Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke dalam rancangan Sembang Anak Madani, episod pertama untuk season yang pertama. So, Alhamdulillah malam ni kita bersama dengan seorang panel yang akan membincangkan tajuk kita, iaitu Islam terancam di Malaysia, realiti atau propaganda. Bersama saya, YB Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof Rawal. Doktor, sihat tak? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak sudi jemput saya, Alhamdulillah. So, pemilihan semua dah settle dan Alhamdulillah tahun ni tahun kita untuk buat kerja lah, Doktor. Betul. Saya difahamkan Doktor sekarang dah hampir setengah tahun lantikan untuk senator. Ya, betul. Saya dilantik melalui Kota Negeri Perak, di mana setiap negeri ada dua nama yang dikemukakan. Jadi salah seorang tu dah tamat tempoh. Jadi saya mewakili Kerajaan Perpaduan Negeri Perak dilantik, nama saya di Dewan Undangan Negeri untuk dicalonkan, dan kebetulan tak ada nama lain. So terus dibawa ke Dewan Negara dan diterima, dan kemudian pada Jun begitu saya pun angkat sumpah lah selaku senator. Jadi hampir 6 bulan begitu, tak sampai lah, lebih kurang lah setengah tahun gitu. Dan sekarang menjalankan tugas sebagai ahli Dewan Negara yang duduk di bawah apa kita panggil naungan Upper House lah, ya, ataupun ya. 3 penggal di Dewan Rakyat, Doktor. Sekarang dah mula 1 penggal di Dewan Negara, mesti ada bezanya. Mungkin boleh cerita sikit? Pastinya ya. Saya Alhamdulillah, Allah bagi peluang untuk saya berkhidmat selama 3 penggal lah, hampir 15 tahun di Parlimen Parit Buntar sejak daripada 2008. Alhamdulillah, pengalaman tersebut banyak membantu saya di dalam Dewan Negara, kerana ada sikit perbezaan antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara dari sudut peranan. Peranan di Dewan Rakyat, mereka akan membahaskan rang undang-undang dan kemudian akan diluluskan, tapi dia tak selesai selagi tak bawa ke Dewan Negara. Jadi bila bawa ke Dewan Negara, kami cuba untuk tidak mengulangi apa yang dibincang. Cuma bezanya di Dewan Negara ni, kita melihat dari sudut technicality undang-undang, technicality percanggahan dengan sama ada percanggahan atau tidak dengan perlembagaan. Begitu juga dengan piawaian antarabangsa. So semua itu diambil kira dalam rangka kita meluluskan apa yang telah dibahas dan dilulus oleh Dewan Rakyat. Dan hanya dari situ baru kita boleh memperakui. Dan kita berbahas di Dewan Negara ini, untuk pengetahuan yang mendengar ini, ya, dia merentas kepartian. Sebab kita lebih melihat kepada perlembagaan, tidak melihat kepada mewakili parti mana. So itu saya rasa beza antara Dewan Rakyat dengan Dewan Negara dalam konteks peranan kami lah. Baik. So memang penting nampaknya technicality tu, sebab kalau tidak dia akan menjadi macam isu pertama kita nak bincangnya. Pasti, itulah antara pengajarannya. Apabila kita meluluskan satu undang-undang tanpa kita memperincikan apa aspek technicality perundangan dari sudut perlembagaan, itulah antaranya yang berlaku dalam kes Nick Allen. Baik. Ya. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang isu ni, saya kena bagi, sebab ada orang tak faham ni. So, orang utara cakap, minta maaf lah, kami baru jumpa ni, orang kampung cakap pasal kami sikit lah, utara. Okay, so cerita hari ni Allen ni, dia mudah aja. Sekarang ni pada orang kata apa, awal bulan hari tu, Mahkamah Persekutuan telah membatalkan hampir 16 kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Daripada 18 enakmen tu, 16 digugurkan kerana bercanggah. Dia cerita senang antara Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri. Senarai Negeri tu dah masuk dalam kolom Senarai Persekutuan. So bila berlaku keadaan macam ni, benda teknikal tapi didatangkan dengan emosi dan juga dengan naratif yang negatif dan sebagainya, akhirnya keluarlah kenyataan daripada Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Dia memberi amaran bahawa apa yang berlaku di negeri isu ni berlaku di negeri Kelantan akan menjadi amaran kepada 14 negeri yang lain. Maksudnya dah tergugat dah ni. Dengan tajuk kita ni, maksudnya Islam dah tergugat kat Kelantan, bukan Kelantan, 14 negeri lain hampa tunggulah. Hampa pun akan tergugat, Islam di negeri hampa pun tergugat. Macam tu amaran dia lebih kurang lah. So Datuk Seri Taqiyuddin juga cakap
apa yang berlaku ini bukan hanya berkaitan dengan mencabar Islam, kedudukan Islam di Malaysia ni, tapi dia mencabar kedudukan Raja-Raja Melayu juga. Sebab Raja-Raja Melayu yang meluluskan undang-undang peringkat negeri ni. So soalan saya kepada kepada doktor, adakah benar apa yang dibawa, naratif yang dibawa ni, bahawa sebab Islam ni dah tergugat dah, maksudnya hampa kat 14 negara ni tunggu dah, hampa punya Islam di negeri hampa pun akan hancur dengan undang-undang, gugurnya undang-undang syariah ni? Silakan. Yalah, itu antara naratif yang sememangnya dibawa oleh PAS sejak dulu, kini dan selamanya. Bahawa ini saya nak beritahu pada anak-anak muda yang mendengar, jangan rasa oh baru mendengar kata Islam terancam. Tidak, benda ni mereka dah main dah sebelum-sebelum ini pun. Jadi bagi saya, naratif Islam terancam dalam kes Nick Allen ini hanyalah menyempurnakan naratif mereka sebelum-sebelum ini. Jadi untuk menjawab persoalan itu, kita kena tengok apa yang disebut dalam kes Nick Allen ini. Pertamanya ialah yang dia maksud Islam tu dulu apa? Islam tu makna Islam kita tak boleh beramal dengan Islam ke? Islam tu bermakna tak ada sekolah-sekolah Islam ke? Islam tu bermakna tak ada dasar-dasar Islam ke? Atau kita hapuskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang dulu mereka kata kalau Pakatan Harapan menang maka JAKIM akan dihapuskan? Ataukah Islam itu kita maksud sekolah tahfiz tak ada ke? Atau kita tak boleh bagi orang pakai tudung ke? Apa sebenarnya? Yang dimaksud terancam. Yang kata Islam tu dulu. Takrif Islam tu dulu. Kalian menyebut Islam terancam tu, saya mengajak supaya kita kena lebih berhati-hati menggunakan perkataan ni untuk walaun dan orang rampas lah. Kan? Islam tu apa? Islam tu kan satu sistem yang luas. Dia melibatkan ibadat, akhlak, kenegaraan, polisi, ekonomi. Apa itu semua terancam ke? Itu satu jawapan lah. Nanti saya kena jelaskan benda tu lah. Okey, terancam. Terancam ni bermakna dia berpotensi untuk dihapuskan atau dia berpotensi untuk dikurangkan. Jadi soalan saya, bila you sebut secara umum Islam, apakah kita tak boleh nak solat ke 5 waktu? Apakah kita ni tak boleh kan nak beribadat? Apakah kita ni tak boleh ada pentadbiran Islam? Apakah kita ni tak boleh nak berdakwah? Apakah kita masjid-masjid kita nak tutup? Ke apa? Jadi keterancaman tu apa dia? Bermakna apa yang PAS guna dalam isu Nick Allen ni ialah membesarkan benda yang tidak ada fakta. Benda yang tidak ada hakikat, yang dia lebih bersifat kita panggil melebih-lebih dalam menggambarkan sesuatu keadaan. Nah, inilah memang perangai dan sifat orang fanatik atau hulu. Jadi apa yang saya kata ni sebab saya nak bawa kepada satu fakta bahawa isu Nick Allen hanyalah soal premis perundangannya yang dibuat penghakiman itu ialah melihat apakah Dewan Undangan Negeri yang merupakan Dewan Perundangan. Dewan Undangan Negeri ini adalah Dewan Perundangan. Perundangan yang tertinggi dalam menentukan apa-apa perundangan di negeri tersebut seperti yang diperuntukkan oleh perlembagaan persekutuan. Nah, soalan dia ialah dia tanya, yang hampa duk buat ni, cakap mudah senang cakap. Yang hampa duk buat Undang-Undang Jenayah Syariah 2019 ni, apakah hampa buat ikut kuasa yang ada kepada hampa atau hampa melampaui kuasa itu yang ada di peringkat perlembagaan persekutuan? Sebab negara kita mengamalkan federalism. Federalism ini bermakna ada kuasa state, ada kuasa federal. Maka dalam perlembagaan kita dia bahagilah. Ni kuasa hang. Hang boleh buat ni je. Yang ni kuasa federal. Tapi bila bercanggah, jadi ni Allen ni nak tanya. Aku nampak macam ada masalah. Jadi aku petition lah dekat mahkamah sama ada merit atau tidak. Maka untuk meluluskan merit adanya isu ini berlaku pada zaman Perikatan Nasional, bukan berlaku zaman kita. Zaman kita tu hanyalah penghakiman apa kita panggil dah masuk mahkamah dah. Ni Allen bawa kes tu zaman depa 2021 Kalaulah zaman Perikatan Nasional dulu melihat benda ini akan mengancam kedudukan Islam di 14 buah negeri yang lain, pi habaq dekat Taqiyuddin tu, hang menteri undang-undang masa tu. Oh dia agak. Hang menteri undang-undang patut untuk nak sekat
Kalau istilah kita saddu zara'i, kalau dia faham bahasa saddu zara'i ni, betul-betul terancam lah. kita nak menyekat daripada benda itu menjadi lebih teruk. Hang dengan kuasa yang ada waktu itu, Peguam Negara boleh tolak merit kes ini. Tapi hang buat apa? Hang tak buat apa? Hang biarkan benda itu. Dan bila masuk zaman kita, kebetulan benda itu perlu dibawa ke mahkamah untuk mendengar. Dan bila dibawa untuk mendengar, terpaksa terima lah apa hujahan-hujahan yang ada. Jadi balik pada soalan tu, isu kes ni alien ni sangat simple. Nak tahu ada kuasa mereka buat undang-undang ni. Maka akhirnya dibuat putusan yang kata asal dia nak buat semua. Dia pertikaikan semua peruntukan undang-undang jenayah syariah itu. Lalas tinggal 18. Dalam 18 itu 16 saja yang keputusan mahkamah menyatakan mereka tak ada kuasa nak buat undang-undang ni. Sebab ni nak jawab kepada orang ramai. Sebab dia bukan kerana kami ni nak hancurkan Islam. Hamba reti tak ni? Pasal 16 ni digugur. Pasal 16 ni gugur bukan sebab kerana kami nak mengancam Islam. Itu yang kata PAS. Tapi hakim kata kerana 16 ni peruntukan undang-undang yang hamba buat di negeri Kelantan itu ada di persekutuan. Dah ada undang-undang tu. Bermakna hang tak layak untuk buat undang-undang ni manakala kita punya perlembagaan dengan jelas menyebut mana yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, maka yang dipakai ialah perlembagaan persekutuan, bukan yang lebih inferior daripada dia. Jadi saya nak abang kat kawan-kawan yang kes ni Ali ni, yang Taqiyuddin dan rakan-rakan dia duk habaq kata Islam terancam, bukan Islam yang terancam dengan makna yang saya kata sangat luas Islam itu, dan ancaman itu langsung tak wujud. Dan ketua hakim negara kita pun sebut dah benda tu. Apa dia kata? Kami bincang ni tak nak kena-mengena dengan soal doktrin Islam. Kami hanya nak tengok sejauh mana bercanggah antara kuasa yang ada di negeri yang buat undang-undang ni, adakah bercanggah daripada kuasa yang ada atau hampa dah melampaui batas kuasa itu. Dan itu adalah perlembagaan. Jadi bermakna kata doktor, kita dalam hal ini jangan jadi orang yang tak boleh fikir. Hanya kerana kita diheret oleh emosi PAS ni dan yang seumpama waktu dengannya, yang menggunakan ini bukan pasal mereka nak selesai masalah perundangan syariah ni, lebih kepada nak menggunakan itu sebagai isu politik supaya orang marah kepada kerajaan. Saya nak provoke sikit kata. Saya faham isu ni, tapi nak tanya soalan bodoh sikit lah. Ni macam influencer ni cakap ni, 16 ni dah gugur. So kalau hampa buat kesalahan yang 16 gugur ni di negeri tersebut, hampa bebas. Takkan dikenakan apa-apa hukuman. Nak minum arak ke apa ke sebab dia dah gugur kan. Dia nak bagi faham ni, ada orang kat luar tak faham. Maksudnya kalau gugur ni maksudnya apa buat kesalahan tak kena apa-apa ni. Betul ke macam tu? Dia bukan tak faham, tetapi dia difahamkan sebaliknya oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan bukan bidang mereka pun. Satu, yang bagi contoh kata lah boleh minum arak, tak ada siapa nak sekat. Tak betul. Yang dalam 16 itu pun kalau hampa tengok betul-betul, tak ada yang kata minum arak tetap kekal sebagai satu kesalahan jenayah. Yang dia hapuskan itulah yang memabukkan. Dia dua benda berbeza. So, dalam undang-undang ni dia ada satu bab apa kita panggil mendefinisikan itu dengan lebih terperinci. Mabuk tu. Mabuk tu, memabukkan. Arak salah satu yang memabukkan. Jadi benda lain yang memabukkan macam mana? Maka ada undang-undang yang memabukkan di peringkat federal. Jadi soalnya kalau kita nak berbahas dari sudut isu mabuk, saya ambil contoh pun, minum arak masih tetap kekal dalam enakmen jenayah syariah yang dianggap sebagai satu jenayah. Satu. Jadi janganlah cakap macam orang bodoh. Nak generalize, bukan doktor. Saya nak cerita ni. Orang luar ni. Doktor tak dapatlah doktor kan lah. Jadi saya nak abang mai, yang duk luar ni, yang influencer ni hampa reti kan ni. Hampa reti, hampa baca dak 16 tu apa dia. Satu. Tak ada kata minum arak tu dihapuskan. Yang ada ialah minuman dan apa yang memabukkan. Ketum bukan arak. Kan? Abang kata dia, hang pernah kena ketum tak? Jangan hang kena ketum lah. Sampai fikir sebab apa? Ketum di peringkat persekutuan ada.
Ada dah undang-undang tu. Bawa Akta dadah berbahaya dan sebagainya. Ya. Bermakna kata, saya nak abang Mai, bahawa isu ini kita jangan salah guna dia punya di atas nama parodi ke, di atas nama apa kita panggil nak buat satire ke, satira ke, tapi kena cerdik lah kan. Ya. So Jangan mengelirukan. Jangan mengelirukan. Itu satu. Yang kedua dalam bab apa? Dia kata jadi hak nak buat lain boleh, nak berzina boleh. Siapa kata? Hukum zina masih ada lagi. Ni undang-undang tak ada dah. Depa kata? Undang-undang tak ada dah. Okey. Bermakna kata, yang tu yang depa tak kerti. Depa ingat Malaysia ini stateless ataupun lawless. Satu negara yang tak ada undang-undang. Hampa faham tak ni? Bila dia kata 16 peruntukan itu kerana dilihat bercanggah, itu maknanya yang 16 itu ada undang-undangnya di peringkat federal. Atas sana. Maka undang-undang itu tetap terpakai. Contohnya bersetubuh dengan dengan mayat, dengan binatang. Benda tu ada hukumannya lagi berat Di peringkat federal sampai 30 tahun sampai apa. Bermakna apa yang hampa duk cakap kat bawah pasal kes ni yang melambangkan hampa tak reti apa-apa, itu menandakan bahawa hampa mengheret orang lain menjadi bodoh macam hampa cakap kasar sikit tu. Tak bagi mereka faham ni. Kan, hampa dah bodoh, awak yang hampa suruh orang lain bodoh macam hampa. Hampa patut cerita benda sebenarnya. Hang kena cerita ke orang, lagu ni pakcik. Dalam hal kes ni Ali ni, bila dia ambil kuasa, 16 itu dah terbatal pasal bercanggah, bukan makna jenayah itu tidak dihukum. Hukuman itu ada di peringkat federal. Dan mai bila kata federal, semua orang terikat dengan hukum federal lah. Selagi dalam wilayah Malaysia. Dalam wilayah Malaysia tu terikat lah dengan benda itu. Jadi saya nak peringat kat kawan-kawan di luar sana yang dengar kita punya podcast malam ni, kalau kita bodoh, kita jangan bagi orang lain bodoh macam kita. Itu namanya ganda bodoh. Namanya. Nak bagi apa faham ni, bukan marah. Jadi saya bagi contoh, nak bagi umpama. Ada orang dia melihat sesuatu, dia seronok. Dia tengok sesuatu kejadian itu, dia sama ada dia seronok, dia menyaksikan. Ada orang yang mencipta kejadian itu. Dia faham. Dia faham. Dia cipta kejadian itu. Ada orang yang dia tak tahu apa. Ini yang parah. Ini yang parah ni. Contoh kita tengok orang main bola. Orang di luar main bola tu, dia bersorak lebih daripada orang yang main. Tapi yang hero tu orang main lah. Dia relax lah. Relax. Ni ada setengah duduk dalam tu, dia tak tahu apa berlaku. Ni saya nak abang orang apa ni. Ini doktor. Saya harap kita jangan heret orang jadi bodoh lagu tu lah. Didik mereka. Dan yang paling saya sedih ni, saya nak cerita. Sepatutnya orang yang perlu menjelaskan realiti perundangan ini, siapa? Adun. Pemimpin-pemimpin Taqiyuddin ni bukan orang biasa ni. Dia ni pernah jadi hakim magistrate. Dia ni lawyer. Dia pernah jadi menteri undang-undang. Dia pernah duduk dalam DUN sebelum jadi ahli parlimen kata berapa lama, berapa penggal dia duduk. Sepatutnya, termasuklah ahli parlimen yang ramai dalam parlimen. Ahli parlimen PAS ni ada berapa tu? 40 lebih. Yang hebat-hebat belaka yang menang ni, yang rakyat nak bagi dia pemenang sangat ni. Hampa lah kena cerita kat rakyat sebab hampa ahli perundangan. Ahli legislatif. Ahli legislatif kena jujur bercakap tentang perlembagaan ni. Saya nak abang. Kami jadi senator, sebelum tu jadi wakil rakyat. Perkara pertama kami dibuat apa? Angkat sumpah. Apa dia lafaz sumpah itu? Dengan ini. Saya bersumpah, berjanji untuk mempertahankan, membela perlembagaan persekutuan. Ini cerita perlembagaan persekutuan. Hampa yang duduk makan gaji buta jadi wakil rakyat yang orang letak hampa di sana ni. Mai tak mai ni. Hampa buat apa? Patut hampa jawab ni. Hampa angkat sumpah ni. Aku nak mempertahankan perlembagaan persekutuan. Tapi apa hampa buat? Hampa pergi kata Black Friday lah. Hampa ajak orang berhimpun lah. Hampa kata Islam terancam lah. Inilah mentaliti. Wahai anak-anak muda yang mendengar. Kalian mau diheret begitu ke tahap dalam melihat realiti politik yang ada, atau kamu mau melihat satu yang
ada fakta, ada objektif. Negara kita ni negara perundangan, bukan negara duduk dalam hutan. Mana? Kita negara yang berperundangan. Kita adalah negara yang ada undang-undang dan prinsip hukum yang selalu disebut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka kita kena peganglah prinsip hukum itu. Itu baru komen soalan awal. Ada banyak ke nak tanya ni, tapi kau kan ada 3 soalan yang tak berjawab tu pasal influencer tu semua, tapi tak apa. Saya rasa jelas daripada penerangan Dr. Mujahid tadi kita faham apa yang berlaku. Pengguguran 16 section enactment di peringkat negeri Kelantan ni tidak menyebabkan Islam tergugat kerana kita ada undang-undang yang cover lagi di peringkat federal. InsyaAllah yang lebih berat kepada mereka yang melakukan kesalahan. Ya, yang saya nak bagi satu tambahan lagi. Saya rasa saya bertanggungjawab sebab saya ahli legislatif. Saya berasa berdosa kalau saya tak explain benda ini dalam kerangka legislatif. Ya. Legislatif ini iaitu kita panggil ahli legislatif. Saya tak tahu lah wakil rakyat PAS ni dia perasan kat dia ahli legislatif atau dia ni macam orang biasa ke kan. Dia bukan ahli JKK bawah, dia itu ahli legislatif. Penggubal undang-undang yang tertakluk kepada prinsip undang-undang, yang tertakluk kepada tata tertib kesopanan, yang tertakluk, contoh dia kata, oh ini kita tidak menghormati raja sultan yang telah meluluskan undang-undang ini. Sultan, raja, dia tak terlibat dalam politik. Hampa bila dah tersangkut lagu ni, hampa terlibat mereka dalam politik. Patut hampa selesai dulu. Kalau saya kata, orang yang paling utama kena muhasabah ialah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Apa, kamu tak tahu ke apa yang kamu buat ini bercanggah? Atau hari ni baru kamu tahu? Dulu pun dia tahu dah. Tapi jenis apa? Tak apalah, tak ada orang petikai, kita kira lepas. Dia tak jadi lagu tu. Dalam negara ini, kalau orang petikai, ada merit, siaplah. Lepas tu nak letak kat tengkok. Lepas tu orang letak kat tengkok. Tengok aja habis satu. Jadi balik pada soalan. Kita di Malaysia ini, kita mengamalkan undang-undang yang ada dalam negara kita ini, baik yang Islam maupun sivil, dari sudut kategori, ia tertakluk kepada apa yang ada dalam kategori syariah kita yang kita namakan sebagai undang-undang takzir. Apa itu takzir? Islam ni ada 3 kategori undang-undang. Nak bagi faham ni. Dia kata kita nak hudud apa benda takzir ni. Satu, hudud. Hudud ini ialah al-iqab al-muqaddarah, al-uqubah al-muqaddarah, iaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan. Satu, kita tak boleh kalau curi potong tangan. Apa tu semua tetap dah semua. Baik. Yang satu lagi dia panggil qisas. Qisas ni ialah apa yang dimaksudkan ialah balasan hukum setimpal. Kuasa menentukan itu ialah mangsa wali itu. Wali mangsa itu. Atau mangsa sendiri. Yang kata apa? Kalau bunuh, balas bunuh. Balas bunuh. Wa in ta'fu fa huwa khairul lakum. Mana kalau wali dia kata tak apalah, aku maafkan, maka maaflah. Atau wali kata tak apa, tapi hukuman ikutlah apa yang ada ni. Okey, itu jelas. Yang satu lagi takzir. Ini dok serta ni. Ini dok serta. Takzir ni dia bukan hukum yang ditetapkan, dia juga tak ada kena-mengena dengan qisas. Dia adalah hukuman yang tidak ditetapkan mengikut kesesuaian keadaan yang ada dan ditentukan oleh pemerintah. Dia ditentukan oleh pemerintah ini, undang-undang itu boleh bersifat amaran, undang-undang itu boleh bersifat berkelakuan baik, undang-undang itu boleh bersifat sebat, undang-undang itu boleh bersifat penjara, undang-undang itu boleh bersifat denda. Jadi yang duk amai, kita ada hukuman. Hukuman, bentuk dia. Jadi dalam negara kita yang kita duk amai baik, undang-undang jenayah syariah sekalipun, di seluruh negara, adalah undang-undang takzir. So yang kat federal tu takzir lah. Yang kalau kita nak meluaskan skop tersebut, jikalau dilihat dari sudut perundangan sivil itu sendiri, contoh, pasal apa you kena fine bila you langgar lampu merah? Kan? Itu tak ada dalam Islam pun sebut kata langgar lampu merah. Ayat mana? Dalil mana kata. Tapi kemaslahatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang lain. Kau tidak pakai rompo. Ini tak ada dalam Quran dan Sunnah. Ikut aku lah. Berbong. Habis tiap-tiap hari lah. Berlanggar kita ni. Hura lah jadikan lah. Hang nak kahwin contohnya. Hang kena daftar. Awak kalau aku kahwin ada 4 saksi. Ikut syarat. Cukup lah. Aku kahwin di Thailand. Salah ke? Hang kahwin tu sah lah. Tapi dari segi undang-undang negara sah. Salah. Pasal apa? Hang balik hang kena bayar denda. Bermakna ini takzir
yang untuk jaga maslahah. Jadi bermakna kalau hang kata undang-undang jenayah syariah ini tak boleh dicabar, dia undang-undang takzir. Masalah dia boleh berubah, dia boleh bertukar. Mana bila kata 16 ni bercanggah, hang fikirlah cara lain nak buat macam mana? Ya. Yang dibenarkan untuk kita nak ubah, nak tambah kita baik. Nak tambah baik. Kita tak cakap hudud apa ni. Kita cakap takzir semua ni. Jadi di peringkat persekutuan, undang-undang rasuah tak ada dalam Al-Quran. Walaupun dia tegas menyatakan jangan kamu makan harta anak yatim apa semua, tapi apa undang-undang hukuman yang jangan makan harta orang lain apa sebagainya, apa hukuman dia? Tak ada. Maka oleh kerana negara kita ni teruk, maka kita pun katalah hukuman itu setara dengan berapa banyak 10 kali ganda daripada yang dia rasuah itu. Atau 17 tahun, 12 tahun. Semua ini telah dibuat satu perundangan bagi melihat apa maslahat dia untuk jaga masyarakat. Jadi bermakna apabila kita meluaskan konsep takzir ini, orang petikai undang-undang sivil bukan takzir, dia kena ikut Quran dan Sunnah. Habis menjaga maslahat tu tak ikut Quran dengan Sunnah kah? Jadi benda-benda gini saya rasa apa yang perlu kita buat dalam kes ini ialah mendidik orang supaya melihat Islam itu luas. Islam itu sesuai di sepanjang zaman, jangan sempitkan. Dengan hanya melihat satu aspek undang-undang, kamu kata Islam dah terancam. Baik, jelas. Saya rasa jelas dari segi penjelasannya. Enakmen negeri ini tidak mengancam kedudukan Islam kerana kita masih lagi ada undang-undang peringkat federal yang cover. Dan jangan letakkan kesalahan ni yang hampa buat kat Dewan Undangan Negeri tu, nak letak atas kepala orang lain. Hampa yang salah buat. Hampa akui benda ni. Baik, settle. Baik, Doktor. Islam terancam di bumi Malaysia ni. Dalam situasi kedua pula, Doktor, kita nak bincang dalam keadaan di mana Raja-Raja Melayu sendiri, terutama saya fahamkan yang paling tegas di Negeri Sangok lah, yang mengeluarkan arahan secara betul. Semua negeri pun ada arahan betul, tapi Negeri Sangok lebih jelas bahawa jaiz. Arahan daripada Tuanku Sultan melalui Maiz bagi tahu tak ada orang politik dibenarkan untuk bagi kuliah atau ceramah dalam kawasan masjid atau surau di Negeri Sangok. Dan beberapa negeri lain lah, saya difahamkan di Terengganu pun ada, di Perak pun ada, dan beberapa negeri lain. So bila keluar arahan macam ni, jelas saya difahamkan dulu dekat dekat Sangok pun ada adun, dulu ada tauliah. Bila Tuanku Sultan keluar ke arahan, dengan rela hati melepaskan tauliah tersebut di negeri Sangok, dan semua tak ada bising apa. Tapi isunya ni kita terpaksa jelas, terpaksa sebut nama Presiden PAS ni mengeluar Datuk Seri Haji Hadi dengan tegas berkata beliau akan tetap meneruskan aktiviti berceramah dan khutbah seperti biasa di masjid dan surau-surau, terutama di kawasan beliau lah, di Rusila tu. Dia dah jadi ada percanggahan di situ. Sultan Terengganu sendiri pun bagi tahu tak boleh, tapi Presiden PAS kata aku tetap juga nak buat benda ni. So bila keluar benda-benda macam ni, ada tuduhan macam setengahnya dikeluarkan oleh yang di-Pertua PAS kawasan Bangi, Wabi Muhammad Syafiq Ingah, mengatakan cubaan untuk nak tarik tauliah apa semua ni adalah cubaan untuk nak memalapkan usaha dakwah di negeri-negeri tertentu ni. Maksudnya kita nak, kalau boleh Islam ni semua biar orang kata lemau ya, kat negeri tak payah nak camah-camah apa ni, tak payahlah. Biar masjid tu orang tak main tak apa. Sebab dia kata yang ditarik-tarik ni tauliah daripada orang-orang yang hebat. So saya tanya kat doktor sendirilah, memang ada agenda tersembunyi Kerajaan Madani ni. Memang mereka ni kalau boleh nak Islam ni kalau boleh tak berkembang, masjid tu malap. Memang ini ke harapan Kerajaan Madani sebenarnya? Ya. Balik kepada persoalan tauliah ya. Mana-mana negeri, takbiran Islam negeri, termasuk wilayah persekutuan ya, memang akan ada satu clause, iaitu untuk kita mengeluarkan tauliah. Jadi tauliah ini adalah satu bentuk otoriti yang dikeluarkan keizinannya oleh yang paling berautoriti, iaitu pihak pentadbiran agama. Apa tujuan dia? Untuk menjaga kepentingan awam. Dan oleh kerana dulu bukan tak ada undang-undang ni, Doktor, ada. Tapi ada pihak yang salah guna. Bermakna dia dapat tauliah oleh kerana mungkin dia ustaz, mungkin dia memang layak. Tapi bila diberi platform itu, dia menggunakannya untuk menyebarkan fahaman politik.
Bermakna kalau saya bagi tauliah itu bukan bermakna cek kosong. Hang boleh buat suka hati hang. Apa pun tak apa. Dia masih tertakluk kepada peraturan-peraturan memberi ijazah itu ataupun lesen tauliah itu dengan memastikan tidak menimbulkan kebencian antara yang mendengar, tidak membawa agenda politik, tidak menyebut nama orang, tidak menyebut apa. Itu namanya bersesuaian dengan undang-undang Islam yang dinamakan adab-adab. Adab-adab mengajar, adab-adab memberikan tazkirah. Jadi bermakna kalau itu adalah adab-adab yang mana kita sebagai orang yang memegang janji, saya terima tauliah ini dengan peraturan-peraturan ini, kita kena pegang janjilah. Bermakna yang mereka tarik balik, yang mereka tengok hari ini satu undang-undang yang ketat dibuat kerana ada orang yang menyalahgunakan kedudukan ini untuk menyebarkan agenda politik dia dan bukan menyebarkan dakwah Islam. Bermakna apabila benda ini dibuat, bukanlah kita nak memalapkan dakwah. Tapi kita nak menjaga tata tertib, kesopanan masjid yang tak boleh kita heret sebagai medan politik. Jadi siapa kata kalau kami tak bagi tauliah dekat orang Pah, maka masjid akan malap? Hampa seorang je kalau yang wakil Islam yang boleh bawa Islam. Orang lain tak boleh bawa Islam. Boleh mengajak ni ramai yang saya tengok. Syafi'ingah ni takkan dia buta kot. Ni dekat Masjid Shah Alam penuh setiap malam ada orang mengajak. Tapi dia pun tak bawa agenda politik. Dia ajak Mau'izatul Mukminin, dia ajak kitab aqaid, dia ajak kitab fiqh 4 mazhab, dia ajak bab kitab-kitab Melayu yang ada. Orang ramai pun. Hang yang kata bila ustaz-ustaz PAS tak boleh mengajak, hang kata Islam itu malap. Orang lain seronok dapat ilmu daripada ustaz-ustaz yang tak cakap politik. Itu je cerita dia. Bukannya saya contoh. Saya ni tak boleh mengajar lah. Boleh. Saya boleh mengajar. Saya kelulusan Al-Azhar. Saya boleh minta. Saya kira orang kata sombong pula kan. Nak bagi tahu, nak bagi tahu. Saya boleh minta tauliah. Tapi dan memang pun saya di Pulau Pinang saya pengurusi masjid. Saya masih pengurusi masjid Melayu. Lebah Aceh masjid tertua di bawah warisan dunia. Tapi saya menghormati kedudukan saya. Saya ni timbalan Presiden Amanah. Saya ini senator. Jadi oleh kerana saya takut nanti bila saya berdiri di situ orang kata, oh ini orang politik. Wah, saya tu layak boleh duduk nak cakap. Tapi saya tarik, saya kata saya tak akan mengajak, saya tak akan baca khutbah, saya tak akan apa bercakap atas pentas masjid sebab dia khawatiri. Malak bukan Islam dekat kawasan. Pasal apa malak pula, masjid kami sangat aktif. Ramai ustaz-ustaz main mengajak. Ni bulan Ramadan ni masjid kami yang terbaik selalu dengan Imam Hafiz yang kita bawa. Kita bawa program-program malam Qiyamul Lail. Jadi apa yang saya ingin hang duk merepek ni? Jadi maknanya hang menyempit kat Islam kepada kerangka fikiran hang yang sempit, lalu hang kata dunia macam dia fikir ni. Nampak tak? Wahal kita tengok tak ada masalah pun bila tauliah ditarik oleh orang tertentu maka masjid akan malap. Masjid makin elok saya tengok. Apa masalah? Dia ingat ustaz-ustaz ni semua masuk PAS ke? Semua ustaz memang masuk PAS ke? Mungkin dia fikir lebih saya nak kena jelaskan dah. Kalau ustaz-ustaz tu dia apa itu masalah dia. Kita tak ganggu. Betul. Itu hak dia. Itu nak sokong mana. Itu kita tak kata hang sokong siapa. Aku tak bagi. Tak boleh. Itu hak dia. Tapi jangan bawa dalam masjid ketika hang kuliah, ketika hang ceramah. Sebab itu kalau ustaz itu ada jawatan pula lagilah benda tu. Apa jaminan dia tak mengheret jamaah kepada dia punya kedudukan? Itu asas yang kata apa, membahagikan. Hang nak sokong siapa suka hati hang. Masalah. Tapi kalau hang pegang jawatan politik, itu batas dah. Itu batas. Itu aja. Tapi ustaz doktor, saya duk risau juga ni dengan kata apa? Beberapa tuduhan lah tentang tauliah ni. Macam setengah-setengah orang kata apa, bila kerajaan negeri tertentu ni orang kata apa dipegang oleh parti-parti politik, terutamanya parti-parti kerajaan perpaduan ni, dia pilih nak bagi ni. Contoh ni ada ustaz, saya kena sebut lah benda ni sebab dia kata ni usaha nak memalapkan. Ustaz-ustaz bagus-bagus ni depa tak bagi tauliah. Contoh Ustaz Azhar Idrus berapa kali kena kacau, dia kata dekat wilayah dan dekat Kali Sangok. Ni kerja siapa ni? Pasal apa Ustaz Azhar Idrus ni kena kacau ni? Memang ada dendam ke apa? Saya masih ingat dulu masa saya jadi Menteri Agama tu. Antara orang yang marah saya bila dalam bab zakir naik. Kalau masih ingat lagi lah.
Orang tanya saya kata sama saja. Zakir Naik atau Azhar Idrus yang kita kata nama besar ni, dia tetap tertakluk kepada peraturan-peraturan masjid. Adab-adab bahasa yang perlu dia gunakan. Apa kita nak mendidik orang ke supaya suka kepada label Islam yang pakai kata-kata bodoh. Kita suka itu ke? Atau kita kata ni orang yang menentang Islam ni kita tak boleh terima sebagai pemimpin. Apa ni? Hang boleh ajak banyak benda lagi. Apakah kita ni nak bawa kepada peminat-peminat yang nak mengaji agama kepada orang yang tidak ada sopan, tidak ada santun, orang yang suka menghina, menuduh orang. Apa itukah yang kita mau bermakna? Tak kira ni saya tak sebut Ustaz Azhar Idrus ke siapa. Saya sebut secara umum, siapa-siapa dia hebat macam mana pun, dia masih tetap tertakluk kepada adab-adab, peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kuasa yang paling berautoriti, iaitu Pentadbiran Agama. Jadi bila tak bagi itu bukan sebab politik, tak bagi itu sebab peraturan itu tidak dipatuhi. Dan badan-badan agama terutama JAIS atau Jabatan Agama MAIS ataupun negeri-negeri lain Jahid apa semua ni direct bawah sultan. Ya. Kan apa kena mengena pula kan? Apa kena mengena? Sultan sikit depa ada tak faham. Contoh saya bagi okey Jabatan Agama betul. Saya setuju lah tu. Semua benda dalam kuasa pentadbiran agama di negeri-negeri kecuali Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Melaka. Lain tu duduk di raja-raja yang memerintah di negeri itu. Bermakna Majlis Agama Islam dia, Jabatan Agama Islam dia, semua akan tertakluk kepada kuasa yang ada, yang berautoriti, yang berperlembagaan ialah raja-raja dan sultan memerintah. Bermakna mereka mewakili raja-raja dan sultan. Jadi setiap tindakan itu perlu menghormati kehendak raja-raja dan sultan. Ini bila mai tang Dewan Undangan Negeri Kelantan kes ni dia kata hangpa tak hormat raja. Yang bila mai tauliah pula hampa belasah pula. Serang Majlis Agama Islam. Dia itu bermakna yang dinaungi oleh sultan. Astaghfirullahalazim. Jadi tambah dah. Okey. Jadi bagi saya isu-isu yang macam dibangkitkan ini raja dan sebagainya ini kita kena konsisten lah. Janganlah bila kita suka kita kata ni sokong raja. Bila kita tak suka kita hentam. Siap boleh nasihat raja. Siap boleh. Jadi benda-benda ini dan saya nak ingatkan kepada isu-isu tauliah mengajak semua ni, kita kena ingat bila yang datang masjid tu bukan semua tu ahli politik ataupun menyokong mana-mana ahli politik. Dia datang nak dengar ilmu. Betul. Dan kita kena bagi ruang berdakwah itu dengan adab dan kesopanan dia. Yang diletakkan adab-adabnya oleh hadis-hadis dan juga Al-Quran dan hadis-hadis, maka kita kena hormat yang tu. Bukan kita nak hormat sesuatu dengan kita ada niat politik, kepartian, kan tak ada. Itu benar. Jadi masa saya jadi Menteri Agama dulu, saya meletakkan Masjid Rahmah sebagai kriteria. Antara Masjid Rahmah tu, mana yang sebut Rahmah, kita buat dah tu tahun 2018 ni. Di semua pentadbiran Islam. Gagasan Negara Rahmah yang diperakui oleh Majlis Raja-Raja waktu itu. Kita dah sebut Masjid Rahmah, antaranya masjid yang mendamaikan, masjid yang tidak mengeluarkan kata-kata kebencian, masjid yang menggunakan adab sopan, masjid yang tidak ada berpartian dan sebagainya. Cantiklah semua tu. Dia dah jadi polisi tu. Dah jadi polisi dan mereka terima benda tu semua. Dah ada pun kita kukuhkan lagi. Cuma soalnya kenapa hari ni hanya kerana orang PAS tak dapat mengajak, maka seluruh Islam terancam. Seluruh masjid ni jadi malak. Dakwah tu bukan PAS. PAS tu bukan dakwah. Dakwah ini milik Allah. Hampa sajalah boleh bagi ceramah. Hampa saja kau boleh bagi ceramah. Orang lain pun boleh bagi ceramah. Tak ada masalah. So jelas kat sini saya rasa tak ada dah orang kata apa lepas ni nak diungkit-ungkit. Ini adalah arahan daripada Tuanku Sultan sendiri yang tak bagi. Orang kata apa, orang politik untuk bagi ceramah. So tak dapat tauliah tu adalah direct bawah arahan Tuanku Sultan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Negeri. Saya bagi contoh lah satu. Hang pergi mengajak masjid, hang duk cerita bab tabung haji. Ini contoh klasik. Kat Shah Alam Hang bidang hang ke? Ini soal pengurusan. Pentadbiran. Ini pentadbiran. Hang tahu tak benda ni? Hang mengaji MBA ke? Hang mengaji apakah? Jadi bila hang nak bercakap, hang cakaplah dalam bidang hang. Tapi bila hang heret satu jemaah, dengan kebencian, mati masuk nak esok kubur macam Kamal Atatürk. Allahu Akbar. Bermakna hang menggunakan platform ini untuk satu, dan terbukti benda tu bila diheret di mahkamah, terbukti benda tu semua tak betul.
Bermakna apakah kita nak mengizinkan ustaz-ustaz ni mengajar pembohongan? Bila dia tak tahu benda tu, maka jadilah bohong. Ya. Pasal dia tak tahu benda tu, dia nak cuba cakap juga, jadilah pembohongan. Dia pun tak faham pun. Ini soal pentadbiran. Ini bukan soal hukum hakam. So dia satu jalan penyelesaian yang mudah untuk ahli politik yang rasa memang aku nak pergi ceramah agak. Benda ni telah dibincangkan di peringkat Selangor tu, saya ingat antara perbincangan daripada Esko Agama untuk nak memudahkanlah orang politik yang nak pergi ceramah cik makan ni, apa letaklah jawatan politik. Letak jawatan politik apa jadi penceramah bebas. Betul. Kan? Dan masih tertakluk kepada peraturan-peraturan. Tapi maksudnya ada kelayakan untuk minta. Lah ni doktor, awak yang kita nak mesti masjid. Kalau betul lah kita nak berdakwah atas kengkangan itulah, katalah dia ikhlas betul ni nak dakwah. Walaupun dia menyokong parti politik, hang buatlah podcast macam malam ni. Hang buatlah live tiap-tiap malam. Hang bukalah kitab. Bukalah kitab. Saya rasa ramai yang mengikuti ustaz-ustaz secara online ni kan. Gunalah sebanyak, tulislah buku. Pergilah jual buku, beritahu ni Islam macam mana, apa semua. Jadi hang nak debat orang ni, aku punya pandangan buku yang aku tulis. Nak ekstrim lagi, pergi buat street dakwah tu. Pergi buat street dakwah, tak ada siapa kacau kan? Apa masalah? Banyak cara dakwah nak. Macam saya jadi pengurusi masjid, bukanlah nak puji diri dah. Nak cerita, nak habak mai, orang utara kata. Saya gunakan kuasa yang ada pada saya untuk berdakwah. Apa dia saya buat? Saya memastikan kalau masjid kami ni adalah masjid warisan dunia, yang dia ni bawah kategori masjid apa dipanggil pelancongan, maka setiap kali bulan puasa kita akan buat program besar berbuka bersama. Maknanya Padri mai, Tok Sami mai. Dekat masjid ni? Besar. Memang dan itu diperakui. Diperakui bukan liberal. Itu dikata bagus untuk orang melihat. Inilah Islam. Bukan saya pergi kat gereja dia. Saya ajak mai dekat tempat saya. Dia hayati. Macam ni orang Islam puasa. Saya tunjuk kat dia ni masjid kami. Dia tunggu orang azan. Dia nak dengar. Ya azan. Ada lepas tu, dia kata pengalaman yang saya tak akan pernah lupa. Saya tidak ada peluang selama ni kerana saya takut nak masuk masjid. Tapi dengan majlis yang dibuat ni, kami lebih mengenali Islam dengan lebih baik. Itu dakwah namanya. Saya tak perlu mengajak buka kitab bab ni. Saya tunjuk. Buka puasa ya? Buka puasa. Bukan buka kitab, buka puasa. Buat program buka puasa. Bermakna banyak lagi kaedah dakwah. Jangan kata oleh kerana orang PAS punya ustaz tak boleh mengajak, maka masjid jadi malap. Tak ada masjid terang-terang elok. InsyaAllah. Itu jelas saya rasa. Supaya benda ni tak dibangkitkan lagi, saya harap orang di luar sana pun faham bahawa tauliah ni dikeluarkan sentiasa. Kalau ustaz ni tak ada, ustaz sana ada. Dan kita ada banyak NGO di luar sana yang turut buat kerja-kerja dakwah ni. Dan dakwah tidak hanya terhenti kalau tak dapat tauliah, hang tak boleh mengajak, hang tak boleh buat dakwah. Dakwah tu banyak cara lagi. So insyaAllah saya rasa harap jelas. So tak berbangkit lagi bahawa Islam terancam dengan penarikan tauliah ni. Islam terancam di Malaysia ni. Kes ketiga pula doktor dua depa ni tak habis-habis. Ni cerita Datuk Ngeh Koham lah, pengurusi DAP Perak ni. Secara betul atau tidaknya, beliau telah mencadangkan agar orang kata apa, Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubah undang-undang Islam tu dianggotai oleh orang kata apa, orang ke Islam. Maksudnya nak cadangkan Jawatankuasa untuk mengkaji undang-undang Islam disertai oleh orang ke Islam secara mudahnya. So benda ni dapat berbagai reaksi lah. Antara reaksi yang dikeluarkan oleh Tuanku Sultan Selangor sendiri sebagai pengurusi MKI, menegur supaya orang bukan Islam jangan campurlah urusan ni. Sebab ni urusan orang Islam, sebab undang-undang enakmen negeri syariah tu pun tertakluk pada orang Islam saja. Tapi isunya di sini, depa je ada duk cakap lah kan, Sultan tegur, orang tu tegur, orang ni tegur, tapi kajian perpaduan, pemimpin kajian perpaduan tak ada yang tegur. Ni hampa ni setuju dengan Koham ni kan, macam mana Datuk? Contoh. Tak pernah siapa yang setuju kalau benda itu merosakkan masyarakat. Gila kan nak setuju benda yang tak elok contohnya. Dan saya rasa dalam hal ini kalaulah Tuanku yang Paduka Sultan Tuanku Selangor yang merupakan pengurusi MKI dah tegur, apa lagi yang lebih besar pada tu daripada seorang pengurusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Tapi bagi saya isunya bukan tu. Itu saja depa main saja.
Itu saja mereka main. Sebab benda ni dah jelas lah. Kita kata benda ni tak boleh. Sebab jawatan kuasa khas ini, dia macam tadi disebut oleh doktor, dia hanya menilai kompetensi undang-undang yang mana isu undang-undang ni undang-undang Islam, bukan undang-undang sivil, bukan undang-undang apa undang-undang Islam. Bermakna sudah tentulah secara naturalnya tak perlu ada orang bukan Islam dalam hal tersebut. Apa nilai tambahan? Nilai tambahan di situ? Cuma, dan kita pun ada contohnya yang duduk di situ seperti bekas ketua hakim negara yang duduk sebagai pengurusi di situ. Apa mereka ni tak cukup kompetensi ke? Kenapa nak kena ada Muslim dengan non? But there's nothing to do with that. Dan saya pun sebut dekat Ngeh Koham. Saya ni pengurusi PH. Saya ni pengurusi PH negeri. Saya tegur dia. Saya kata, this is unbecoming. I mean, uncalled for pun. Oh, no. Dia maksud, okay, tak apalah. You maksud apa pun. Tapi benda ni, pada awal you tahu dah benda ni, tak payah bagi komen pun tak apa. Dan dia telah minta maaf dalam hal ini. Jadi kalian ni, semua yang ada, yang suka duk kata macam-macam, pasal nak mengukuhkan naratif kita Islam ni terancam. Insan terancam dan khadam DAP semua ni, hampa ni ambil aja apa kesempatan untuk hampa melebih-lebihkan benda itu dengan menyatakan, inilah contoh tengok depa ni nak apa? DAP cakap hampa diam. Tak, benda tu tidak sampai tahap kita membiarkan sesuatu itu tanpa kita mengetahui apa kesan dia. Doktor tegur Datuk Ngeh Koham ni dalam mesyuarat ke personal ke macam mana? Personal lah. Personal lah. Ya, ada benda yang personal, ada benda yang kita tegur. Tak perlu surat khabar. Tak perlu surat khabar dan sebagainya. Contohnya dulu bila Howard Lee ahli parlimen ni DAP, kawan saya juga, bukan orang lain lah. Rapat lah dengan dia. Tapi bila dia baca ayat Quran apa semua, dia mentafsirkan tu mungkin boleh bagi setengah orang silap faham soal authority dan sebagainya. Saya menegurnya. Yang tu hampa tak kata pula baguslah Mujahid ni tegur dia. Hampa tak katakan sebab bukan pasal tu. Pasal hampa bukan pasal kalau aku tegur ke, aku tak tegur ke, bukan itu masalah hampa. Masalah hampa cari pasal aja untuk menyatakan yang selama ni hampa kata khadam DAP ini apa ya, DAP kuasai dan sebagainya. Balik kepada persoalan tadi, cuma kita tak adalah sampai tahap bersetuju sampai rumah kawan tu dibakar. Ini sudah ekstrim, ini sudah hulu, ini sudah termasuk dalam golongan mereka yang dah tak ada undang-undang. Jadi, apakah orang Islam suka macam tu kah? Yang tu kenapa hampa tak tegur? Kenapa orang Islam tak tegur kata, tak adalah sampai nak mencederakan dia. Ini bukan Islam, pergi bakar rumah kawan tu. Kalau ada anak kawan tu kata perangkap rumah mati ke? Kalau jadi apa-apa ke? Itu macam mana? Tak adakah boleh. Ini menggambarkan orang Islam macam tu ke? Adakah menggambarkan padan muka? Bagus lagu tu. Ni kita tak setuju lah. Jadi bermakna kata kita tak mau negara ini diheret oleh pemikiran takfiri, ghulu yang sampai tahap menghalalkan darah dan boleh orang bukan Islam ni kita buat apa yang kita mau atas nama mereka menentang Islam hanya kerana kenyataan-kenyataan yang kemudian ditarik balik dan sebagainya. Jadi maksud saya balik pada persoalan pernyataan Ngeh Koham tu, dia pun dah bagi minta maaf. Dia sedar itu satu kesalahan dari segi dia tak patut cakap benda itu walaupun dia maksud benda lain. Tapi sudahlah. Let's move on lah. Dia bagi cadangan. Lepas tu Sultan kata jangan masuk jemput. Habis. Bakar. Tak ada siapa. Apakah kata ada siapa? Itu cerita. Kita nak bagi mudah kan, nak bagi apa faham ni kan. Maksudnya, tapi doktor, ni satu masalah jugalah yang saya nak cuba kata cungkil isu ni. Sebab dia berkata dulu kalau sebelum kajian PH atau kajian perpaduan ni jadi kajian, tak dengar pun orang bukan Islam ni duk minta tu minta ni masuk ni bercakap, orang kata naik kepala lah. Awak lah ni depa kata lah. Depa kata bagi contoh apa yang contoh Datuk Ngeh Koham ni lah. Telah mencadangkan ni. Dia kata dulu tak pernah pun minta-minta benda apa semua ni. Tak susah nak jawab pasal kalau saya jawab pun dia kepala otak dia dah berserabut lagu tu. Jadi benda itu hanya sebagai satu satu orang kata apa ya. Dulu UMNO Okey. Kawan kita lah. Ya, kawan kita lah. Perpaduan. Okey, UMNO. Apa yang UMNO tak kata dekat DAP? Samalah dua-dua tu yang DAP apa tak kata. Lain bila duduk sekarang. Bermakna kata isunya sekarang macam mana dulu UMNO
macam PAS juga boleh kata hari ni dia boleh duduk sekali dan mereka tetap menegur benda yang tak betul. Seperti mana kita tetap menegur benda yang tak betul. Jadi isunya bukan hari ni kita nak bukan hari ni diam kerana Madani maka mereka suka boleh bercakap ikut dan mereka. Bukan isunya. Bukan itu isunya. Teguran tetap diberikan cuma secara persendirian ataupun secara terbuka. Contoh outwardly terbuka. Betul. Dengan Kuham Datuk tengok secara persendirian. Sultan Selangor tengok dengan jelas. Habislah Sultan Selangor nak campur apa lagi kan. Dan tuanku paduka tuanku yang Pertuan Agong ni Sultan Ibrahim. Dia jelas dalam ucapan dia dalam parlimen baru ni dia kata benda yang sama. Bahawa Islam itu agama resmi persekutuan, semua orang mesti menghormatinya, agama lain bebas. Itu premis kita. Itu premis kita. Jadi siapa ni jangan gunakan isu agama ini dengan insiden-insiden ni untuk hampa menyatakan Islam terancam. Mereka ni dah naik muka, dah naik ulat bulu, dah nak suka hati hari ni cakap apa. Itu bagi saya retorik exaggeration yang melebih-lebih, dan apabila orang bercakap melebih-lebih ni maka kita tahu apa motif yang ada di sebalik itu, iaitu nak mengukuhkan naratif dia bahawa kerajaan Madani perpaduan negara ni tak sokong Islam, tak buat Islam. Itu aja naratif dia. Soal betul tak betul nombor 2. Ya. Siapa sajalah pasal isu tu, dan kita harap ni depan apa sebenarnya Dr. Mujahid dah bagi tahu dah, memang apa yang dikatakan oleh Datuk Ngee Kuam tidak dipersetujui oleh pemimpin PH, tapi maksudnya takkan kita nak tegur dah, lepas tu aku tegur tu habislah. Bukan kata kita diam, tidak kita menyetujui, tapi kita menghormati autoriti tertinggi itu. Islam terancam di bumi Malaysia, retorik ke atau realiti? So doktor, kita nak tengok benda ni secara kata tuntasnya doktor. Saya nak doktor matikan hujah lah ni supaya orang faham, orang luar faham, pakcik-pakcik kat kampung faham, pakcik-pakcik di mana faham bahawa sebenarnya kerajaan perpaduan, pemimpin Islam dalam kerajaan perpaduan sekarang ni bukan hanya duduk diam dan mengikuti sahaja apa yang orang kata perkara-perkara yang mungkin dilihat mencabar kedudukan Islam ataupun yang orang kata mencalarkan imej Islam tu. Ada teguran ataupun perbuatan yang dibuat nak bagi dia orang faham bahawa sebenarnya kerajaan Madani, kerajaan perpaduan sekarang ni bukan kerajaan yang pak turut atau pak sanggup saja. Bagi dia orang faham sikit kata. Saya senang sajalah. Saya nak bagi tahu kat semua orang. Nombor 1, apa kita cakap pasal Islam terancam dan sebagainya itu hanyalah satu retorik politik bagi memenuhi hawa nafsu politik sempit mereka yang selama ini berbohong kepada rakyat Malaysia untuk mereka mendapat simpati undi. Jadi bila orang kata Islam terancam, tak tahu apa. Yang kata tu pula ustaz-ustaz. Yang kata tu pula orang yang berceramah tiap-tiap malam dalam live, dalam apa, pakai serban, pakai jubah. Kadang-kadang tak payah serban jubah pun dia bubur ni lebay pun dah, wah ni ustaz lah ni kan. Pembohongan demi pembohongan, dan hakikatnya siapa jadi kerajaan pun Islam tetap terpelihara sebab dia duduk di dalam Islam sebagai agama resmi persekutuan. Agama lain bebas untuk diamalkan. Apabila Islam agama resmi persekutuan, bukan sekadar dia nama saja agama resmi persekutuan, dia boleh dapat peruntukan kerajaan untuk masjid, untuk buat sekolah, untuk menjaga syiar Islam, membuat undang-undang Islam dan sebagainya. Itu sendiri satu aset besar, premis besar yang menjaga dan memelihara Islam dalam konteks kenegaraan. Itu satu. Jadi tak timbul isu Islam terancam dan sebagainya. Dan yang kedua, kita minta supaya janganlah kita ini dibodohkan atas hawa nafsu orang-orang yang ada kepentingan politik bagi menimbulkan kebencian dan mendapat simpati itu dalam peti undi. Dalam, itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Dalam Islam, kita kena letak Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dia lebih tinggi daripada politik, lebih tinggi pada kepartian, lebih tinggi yang kita kena jaga bersama. Dan jangan politikkan isu-isu Islam ini. Dan Tuanku Sultan, Tuanku yang Pertuan Agong dah bagi amaran bahawa jangan main isu agama, perkauman dan raja-raja. Dan ini sahaja saya rasa nasihat paling besar kepada semua rakyat Malaysia bahawa isu-isu inilah yang menjadi masalah
menggugat keharmonian dalam negara kita. Jadi saya minta supaya jangan kita heret isu ini kepada memberi peluang orang-orang yang ada kepentingan untuk peti-peti undi mereka, tapi jadikanlah rakyat Malaysia yang berfikir, yang mendapat maklumat yang betul, dan bersama kita pastikan Islam itu kita jaga baik-baik dalam negara ini supaya Islam itu kekal, mekar, harum, segar, bugar dan berkembang, insya-Allah. Alhamdulillah, jelas. Saya pun tak tahu nak tambah apa dah. Saya nampak jelas bahawa apa yang berlaku akhirnya perlembagaan kita telah macam doktor kata tadi, telah menetapkan tak tergugat. Ajar-ajar Melayu masih ada untuk menaungi agama Islam, untuk mempertahankan agama Islam. Agensi-agensi kerajaan, tukarlah kerajaan apa pun. George Bush kalau menang kat Malaysia ni pun, JAKIM tu ada. InsyaAllah. So, harap tak berbangkit lagi isu Islam tergugat di bumi Malaysia ni, kerana kita jelas dengan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mujahid tadi. So insyaAllah, terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana bersama kami hampir 1 jam ni mendengar penjelasan daripada Dr. Mujahid, dan insyaAllah kita akan datang lagi dengan episod seterusnya dengan orang kata apa, dengan panel-panel yang sama mantap dengan Dr. Mujahid untuk menyampaikan isu-isu semasa yang berlaku di bumi Malaysia ni. So terus bersama Sembang Anak Berdani untuk siri kedua, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.